Hadisnya 3091 sini. Okey. Baik, kita baca di sini bab 2 Kitabul Janaiz. Babun idza kana ar-rajul ya'malu 'amalan salihan fashaghalahu 'anhu marad aw safar. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Isa wa Musaddad. Al-ma'na qala haddatsana Hushaym 'an al-'Awwam bin Hawshab 'an Ibrahim bin Abdurrahman as-Saksaki 'an Abi Burdah 'an Abi Musa qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghayra marrah wala marratain yaqulu idza kana al-'abdu ya'malu 'amalan salihan fashaghalahu 'anhu marad aw safar kutiba lahu ka salihi ma kana ya'mal wa huwa sahihun muqimun. Bab 2, apabila seseorang selalu melakukan sesuatu amal soleh lalu ia disibukkan dengan sakit atau perjalanan. Ini safar, perjalanan. Itu tajuknya. Kemudian hadisnya Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata, saya telah mendengar Nabi SAW tidak hanya sekali atau dua kali. Maksudnya banyak kalilah. Baginda bersabda, apabila seseorang hamba selalu melakukan sesuatu amal salih, kemudian ia terhalang oleh apa-apa penyakit atau perjalanan, maka tercatat baginya seperti amal salih yang selalu dilakukannya pada ketika sihat dan tidak dalam perjalanan. Ini bab lain pula. Kita baca yang ni dulu, tengok. Kalau ada masa lagi kita sambung. Babun idza kana ar-rajul ya'malu 'amalan salihan. Idza ni boleh juga kita terjemah apabila, boleh juga kita terjemah dengan jika atau kalau. Kalau, jika, sekiranya, boleh juga. Jadi kalau ada terjemahan yang berbeza-beza tu, ada yang terjemah jika, okeylah juga, boleh juga. Jadi ikut mana-mana pun, ikutlah kita kata jika ke atau apabila ke, jawab dia tu tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Itulah yang kita akan bincangkan di bawah tajuk bab ni. Ada nota 16. Maksudnya ialah, adakah apabila seseorang tidak dapat melakukan amal soleh ketika ia jatuh sakit atau dalam perjalanan, ditulis juga pahala amal soleh yang selalu dilakukannya semasa tidak sakit atau semasa tidak dalam perjalanan? Imam Abu Daud menggantungkan tajuk bab ini tanpa memberi apa-apa jawapan. Bagi beliau, sebaik-baik jawapan untuknya ialah hadis di bawah bab ini. Ia jelas menunjukkan orang seperti itu tetap mendapat pahala amal soleh yang selalu dilakukannya semasa sihat dan semasa tidak dalam perjalanan, walaupun ia tidak melakukannya dalam dua keadaan tersebut atau keadaan-keadaan lain seumpamanya. Tajuk bab ini tidak terdapat di dalam sesetengah nuskah Sunan Abi Daud. Di dalam nuskah cetakan Mesir juga ia tiada. Bagaimanapun hadis di bawahnya tetap ada dan ia termasuk di bawah bab yang tersebut sebelum ini. Di bawah bab yang hadis sebelum ini pun dalam setengah-setengah nuskah tu tak ada. Dalam setengah-setengah nuskah tu tak ada tajuk pun di situ. Mana dia masuk di bawah bab sebelumnya lagi. Kalau kita terima yang ni lah, bermakna dia termasuk di bawah bab ni. Bab mula-mula ni. Bab 15. Bab kita ni apa ni? Bab 1 ni, ni. Al-amrad al-mukaffirah lidh-dhunub. Itu masuk di bawah bab ni semua. Tapi kalau kita perhatikan isi kandungannya, nampak tak berapa sesuai dah kalau nak masuk di bawah bab ni. Tak berapa sesuai dah. Bab yang kedua yang kita telah baca sebelum ni, yang ni, ini pun kita dah bincang dah sebelum ni. Tidak ada juga dalam setengah-setengah nuskahnya. Apa ni? Hadis ni tidak ada. Dalam setengah-setengah nuskah kita dah bincang dah. Maknanya dia termasuk di bawah bab pertama juga. Kalau kita kata bab yang ketiga ni tak ada bab juga, makna dia masih masuk di bawah bab yang pertama lagi. Inilah bab pertamanya. Bab pertamanya iaitu babul amrad al-mukaffirah lidhunub. Bab penyakit-penyakit yang menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau kita perhatikan, terutamanya bab yang ketiga ni tak sesuai dah dengan tajuk ni, tak berapa sesuai.
Dengan sebab itu, kalau kita terima nuskhah yang ada tajuk itu lebih sesuai. Lebih sesuai. Lebih sesuai. Apa ni 3091 ni, kalau di bawah bab yang lain, di bawah bab ni, ya lebih sesuai. Sebab hadisnya menceritakan benda ni bukan keparak dosa apa, tidak. Tak sesuai, dah masuk di bawah penyakit tu mengkafarahkan dosa, tak sesuai. Ni cerita benda lain pula. Jadi sesuailah ada tajuk ni di sini, ya. Ada tajuk ni sesuai. Tapi biar kita tahulah, dalam setengah-setengah nuskah tu tak ada. Jadi kalau tak ada, mungkin terkejut pula kan kita kata. Macam mana ni? Tidak ada pula. Dia sebenarnya perbezaan nuskah. Inilah ni. Tajuk bab ini tidak terdapat di dalam sesetengah nuskah Sunan Abi Daud. Di dalam nuskah cetakan Mesir juga ia tiada. Bagaimanapun hadis di bawahnya tetap ada. Hadis tu ada, tajuk tu tak ada. Tetap ada, dan ia termasuk di bawah bab yang tersebut sebelum ini. Ini sebagai contohnya kalau kita tengok di sini. Ini Badlul Majhud. Ini yang 3090 kita sudah baca dah sebelum ni. Ni. Cuba dia buat dalam kurungan begini. Cuba kita tengok ni. وهذه الترجمة ليست موجودة في النسخة المصرية. Dalam nuskah Mesir tak ada ni. Tajuk ni. Hadis tu ada, hadis bawah ni ada. Kalau tak ada, bermakna ni hadis di bawah ni masuk di bawah bab sebelum ni. Kalau masuk di bawah bab sebelum ni, nampak tak sesuai tu. Tak sesuai dengan tajuk ni. Jadi yang ada ni banyaklah. Umpamanya kita kata ya, contoh lagi. Nak tengok sini. Al-manhalul azbul mawrud. Idza kana ar-rajul ya'malu salihan. Hadis inilah. Wa fi ba'd an-nusakh apa ni? Fashaghalahu anhu marad. Fayashghaluhu dengan ya gitu. Dalam setengah-setengah nuskah pula dia kata isqat hadhihi tarjamah, tak ada. Gugur, digugurkan tajuk ni tak ada. Begitulah. Kalau kita tengok di Sunan Abi Daud dengan syarah Al-Aini. Syarah Al-Aini. Cuba tengok ni. Dia tidak ada tajuk. Dia tidak ada tajuk. Cuba tengok. Tidak ada tajuk. Ni mana nuskah tu lah dia pakai. Cuba tengok bawah ni dia buat nombor 1. Fi Sunan Abi Daud hadzal hadis tahta bab. Idza kana ar-rajul ya'malu 'amalan salihan fashaghalahu 'anhu marad aw safar. Maknanya dia duduk di bawah tajuk ni kata ni. Yang hadis ni. Tapi nuskah yang dia pakai ni tak ada. Nuskah yang banyak tersebar sekarang ni ada. Kalau kita tengok dalam Syamilah apa tu, memang ada. Dan sepatutnya ada sebab sesuai hadis ni dengan tajuk baru. Kalau tidak termasuk bawah tajuk sebelum ni, itu tak sesuai. Baiklah. Itu ceritanya tentang tajuk ni dulu. Seterusnya kita nak bincang sikit lagi tajuk ni. Idza kana ar-rajul ya'malu 'amalan salihah. Ni kana sebelum daripada fi'il mudhari'. Ya'malu ni fi'il mudhari'. Bila begitu ia memberi makna selalu pada masa yang lalu. Orang panggil madhi istimrari. Madhi istimrari. Selalu pada masa yang lalu biasa buat begitu. Begitu. Sebab tu saya terjemahkan selalu melakukan sesuatu amal soleh. Dia selalu. Bukan tak pernah buat. Ataupun bukan buat sekali-sekala, jarang pernah buat. Bukan. Selalu buat. Ini syarat dia. Sebab idza ni syartiyah ni. Jika atau apabila atau sekiranya seseorang itu selalu melakukan sesuatu amal soleh lah. Lalu selepas itu dia sibuk. Dia terganggu dengan sebab sakit ataupun dalam perjalanan. Barulah dia dapat ni. Barulah dia dapat pahala seperti yang sebut dalam hadis ni. Jadi Imam Abu Daud, sebagaimana yang kita dah baca saat ni, saat ni kita dah baca dah, iaitu dia gantung ni. Ni kan, satunya kita kena tengok sini, ni makna selalu. Sebab selepas kana ada fi'il mudhari' ya'malu, ia memberi makna selalu pada masa yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, idza ni dia tidak ada jawab syarat.
Sedangkan ia syartiyah, dia berkendak kepada fi'il syarat dan jawab syarat. Ni fi'il syarat dia ni ya ya'malu amalan salihan, ini jumlah syartiyah. Fasyaghalahu, ini fa ni bukan jawab kepada idza. Takut keliru tapi saya tak tulis lah semua ni saya tak tulis semua ni. Fa ni bukan jawab, bukan fa jawab kepada idza, tidak. Fa ni fa ataf. Fasyaghalahu, lalu dia disibukkan. Tadi kita dah baca kan dalam kitab Al-Manhalul Azbul Mawrud, dia kata fayashghaluhu. Maknanya fa ni ataf kepada ya'malu, sesuai lah, sama-sama fi'il mudhari'. Tapi kalau tidak begitu pun ataf kepada jumlah tu boleh juga. Jadi jawab dia tidak ada lagi, tak ada. Biasa kalau kita tengok ni dalam kitab-kitab hadis, terutamanya kalau dalam tajuk bab Sahih Bukhari, banyak macam ni. Dia pasti gantung. Apa tujuan dia gantung? Dia tak jawab. Kalau kamu nak tahu jawapan, kamu tengok dalam hadis di bawah bab ini. Jadi hadis di bawah bab ini adalah sebaik-baik yang menjawab bagi idza tadi. Apabila seseorang begini-begini, atau jika seseorang tu begini-begini, maka dia dapat juga pahala amalan yang dia selalu buat itu, walaupun dia tak buat, walaupun dia tak dapat buat. Itu jawapannya. Di sini tak ada jawapan itu. Kemudian itu secara ringkas lah. Kita pergi kepada hadis. Haddatsana Muhammad bin Isa wa Musaddad al-ma'na. Begitu bacanya. Saya baca dulu, perhati elok-elok. Lain kali baca begitulah. Begini. Haddatsana wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Isa wa Musaddad. Kena berhenti, koma lah. Al-ma'na, koma pula. Qala haddatsana Husaim, dan seterusnya. Jadi Imam Abu Daud ambil hadis ini daripada dua orang gurunya, Muhammad bin Isa dan Musaddad. Ini dua orang guru dia. Dia ambil hadis ni daripada Muhammad bin Isa dan Musaddad bin Musarhad. Al-ma'na, maksudnya makna hadithihima wahid. Itu maksud al-ma'na. Ataupun makna riwayatihima wahidun. Jadi soalannya ada wahidun sini. Wahidun. Al-ma'na wahidun, gitu. Tapi tak adalah. Kita kena faham. Bila sebut dalam kitab hadis ni al-ma'na ni, itu maksud dia. Ada tengah-tengah sanad itu. Jadi makna riwayat mereka berdua ni sama. Lafaz dia tidak sama bila dia sebut gini. Lafaz tak sama. Tetapi maksud dia, makna dia sama. Itu maksud al-ma'na ni. Begitulah. Sebab banyak benda kan dalam kehidupan kita ni, benda sama kita cerita tapi dengan ibarat yang berbeza. Adalah sepatah dua perkataan itu yang tidak sama. Kalau lagi panjang, lagi banyak lah yang tidak sama. Pendek pun tak sama juga, tak tepat. Betul-betul sama 100% tidak. Itu maksud al-ma'na tu. Baiklah, sekarang ni kita nak berkenalan dengan perawi dulu. Muhammad bin Isa ni siapa? Saya nak minta sesiapalah daripada peserta kita baca tentang perawi-perawi ni. Kita nak berkenalan. Nota 17. Siapa nak baca di sini? Muhammad bin Isa. Siapa nak baca, silakan. Silakan, siapa nak baca? Saya baca mana? Siapa ni? Izzuddin. Izzuddin, baca Izzuddin. 17 tak? Ya. Bin Najih. Bawa apa ni, dapat ke nota baru tu? Dapat. Muhammad bin Isa bin Najih. Ini masa sambungan kepada yang di atas ni. Muhammad bin Isa bin Najih dan seterusnya. Baca. Tengok sama je tak? Bin Najih Al-Baghdadi At-Tabba. Kunyahnya At-Tabba itu tanda ain. Saya guna ini sebagai tanda ain. At-Tabba. Ain. Teruskan. At-Tabba. Kunyahnya Abu Ja'far. Beliau seorang perawi siqah.
Imam Bukhari di dalam sahihnya mengemukakan riwayat beliau secara ta'liq. Imam Tirmizi pula di dalam Syama'ilnya, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah juga mengambil riwayatnya. Abu Daud berkata, Muhammad bin Isa menghafalkan kira-kira 40,000 hadis. Menurut Bukhari, beliau meninggal dunia pada tahun 224 Hijrah. Itu tentang Muhammad bin Isa bin Najih Al-Baghdadi. Jadi dia ni okeylah, perawi okeylah. Walaupun Imam Bukhari hanya ambil riwayat dia untuk riwayat ta'liq sahaja. Riwayat ta'liq ni maknanya bukan menepati syarat dia. Walaupun dia ni thiqah, walaupun dia apa pun, tidak menepati syarat dia. Sebab itu Imam Bukhari tak ambil untuk riwayat usul dia, tetapi di dalam riwayat ta'liq sahaja. Tirmizi pula di dalam Syama'ilnya, kalau catatkan Pakistan tu, di akhir Sunan Tirmizi tu dia ada Syama'il Muhammadi, Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Syama'il. Dalam tu ada riwayat daripada dia. Itulah cerita dia. Seterusnya nota 18 ni, Musaddad kita dah berjumpa dah perawi ni. Makna riwayat mereka berdua sama, kata mereka berdua Hushaim bin Bashir. Siapa Hushaim bin Bashir ini? Teruskan Izzuddin. Nota 18. Hushaim bin Bashir As-Sulami Al-Wasiti Al-Hafiz. Al-Wasiti Kalau tanda ada tanda gini ni panjang panjang baca. As-Sulami Al-Wasiti Al-Hafiz. Abu Muawiyah adalah kunyahnya. Hushaim seorang perawi siqah, tapi sering juga melakukan tadlis, yakni mudallis. Ibnu Sa'ad mengatakan Hushaim seorang perawi siqah lagi hujah jika dia meriwayatkan dengan berkata akhbarana. Imam Ahmad berburu dengannya selama 4 tahun. Beliau juga terkenal sebagai salah seorang muhafiz Baghdad. Ad-Dawrafi berkata beliau mempunyai 20,000 hadis. Keenam-enam pengarang kitab utama hadis menerima hadisnya. Hushaim meninggal dunia pada tahun 183 Hijrah. Sekejap itu dia. Sini saya rasa perlu diberikan penjelasan sebab akan datang saya akan guna macam ni, selalu guna. Keenam-enam pengarang kitab utama. Keenam-enam pengarang kitab utama. Hadis. Jadi maksudnya ialah Sunan Sittah, itulah maksudnya. Sunan Sittah yang dikenal dengan setengah-setengah tu orang sebut Sihah Sittah atau Sunan Sittah, iaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah. Ini maksudnya keenam-enam pengarang kitab utama hadis, atau keenam-enam kitab utama hadis, atau 6 kitab utama hadis. Kalau saya sebut begitu, itulah maksudnya. Itu keutamaan tadi bukan dari sudut kitab dia tu terpilih di kalangan sekalian kitab hadis yang ada ni, dalam sejarah dalam dunia ni, 6 ni lah paling tinggi. Bukan begitu. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Bukan begitu. Bukan bermakna 6 kitab ni lebih daripada kitab lain, lebih sahih, lebih terjamin kandungannya. Tidak, bukan itu maksudnya. Jadi maksud 6 kitab utama tu dalam sistem ataupun silibus pengajian hadis. Jadi ulama-ulama hadis lama dah lah, hampir 1000 tahun lebih kurang. Sistem tu mereka terima begitu. Untuk buat mengaji sebagai silibus sukatan pengajian hadis, ini kitabnya. 6 kitab ni utama ni tak dapat tidak kena belajar. Bagi orang yang nak mendalami hadis. Kalau nak lebih lagi tu tak kira lah lebih lagi tu. Paling tidak dia kena belajar 6 ni. Ini maksud utama dari segi sukatan pelajaran hadis. Kena ingat ya. Bukan bermakna ia ni terpilih dalam sekian banyak kitab-kitab hadis ni, inilah 6 dalam turutannya daripada 1 sampai 6. Yang lain-lain tu di bawah dia. Bukan begitu. Sama sekali tidak begitu. Sebab Muwatta Imam Malik di atas lagi jauh daripada Tirmizi, daripada Sunan Ibnu Majah. Tara Ad-Diya
jauh lagi, atas lagi. Sunan Darimi atas lagi kedudukannya. Dan banyak lagi lah kitab-kitab lain dari segi kedudukan, cuma nak setaraf dengan Sunan Abi Daud, setaraf dengan Sunan Nasa'i, setaraf kalau nak kira kedudukannya. Tetapi tidak dibilang. Sebab apa? Sebab orang tidak guna buat belajar kitab dia dalam sukatan pengajian hadis. Kalau ada pun terima ijazah gitu je lah. Nak dapat sanad, itu saja. Bukan orang buat belajar. Itu kena faham, kena jelas. Jadi bila dalam, bukan saya saja, kitab-kitab lain pun dia sebut dalam 6 pengarang kitab utama hadis itu, maksudnya itulah, dari sudut itu. Ini menggunakan istilah ulama mutaakhirin tadi, bukan istilah mutaqaddimin. Tidak, bukan begitu. Seterusnya nombor 19. Meriwayatkan kepada kami daripada Al-Awwam bin Haushab. Al-Awwam bin Haushab. Baca situ pula Izzuddin. Al-Awwam bin Haushab bin Yazid bin Al-Haris Al-Shaybani Al-Ribi' Al-Rib'i Al-Wasiti Abul Haris atau Abu Isa, Abul Harth atau Abu Isa. Al-Awwam bin Haushab adalah seorang tokoh besar yang siqah. Abu Hatim berkata, perawi soleh, tidak mengapa dengannya. Keenam-enam pengarang kitab-kitab utama hadis mengambil hadisnya. Beliau meninggal dunia pada tahun 148 Hijrah. Jadi kalau kata keenam kitab pengarang kitab utama hadis tu macam tadilah. Kena ingatlah. Istilah tu kita akan guna seterusnya. Jangan keliru. Jangan keliru. Lepas tu dia kata Al-Awwam bin Haushab meriwayatkan daripada Ibrahim bin Abdurrahman As-Saksaki. Abdurrahman bin Ismail As-Saksaki. Baca pula di sini, nota 20. Nota 20. Ibrahim bin Abdurrahman As-Saksaki. Maula Shukhair Al-Kufi. Kunyahnya ialah Abu Ismail. Ahmad bin Hanbal berkata, dhaif. Syu'bah juga mendaifkannya. Kata Syu'bah, dia tidak pandai bercakap. An-Nasa'i pula berkata, tidak begitu kuat. Laisa bizakal qawi. Tetapi hadisnya boleh ditulis. Al-Uqaili menyenaraikannya sebagai salah seorang perawi dhaif di dalam kitabnya Ad-Du'afa. Ibnu Adi pula berkata, aku tidak temui satu pun hadisnya yang mungkar matannya. Ringkasnya, Ibrahim bin Abdurrahman bin Ismail As-Saksaki adalah seorang perawi saduq yang tidak kuat ingatannya. Selain Abu Daud, An-Nasa'i dan Bukhari juga ada mengambil hadisnya. Tetapi Bukhari hanya mengambil satu sahaja hadisnya. Jadi ini kena ingatlah, kalau Bukhari ambil perawi macam ni yang tidak menepati syarat dia ni sebagai mutabi' atau sebagai syahid sahaja, bukan sebagai perawi utama hadis. Usulnya bukan. Mana dalam riwayat mutaba'at atau syawahid sahaja kalau perawi macam ni. Walaupun ada dalam Bukhari, bukan bermakna betul-betul menepati syarat Bukhari. Kena tengok pula. Macam Imam Bukhari ambil riwayat dia sebagai ta'liq, dalam riwayat ta'liq itu tidak menepati syarat dia juga. Begitu. Jadi setengah-setengah orang dia sebut ada dalam Bukhari, sudah. Jadi ini mesti kuat lah. Tak mesti. Kena tengok dulu. Ada tu macam mana. 21 daripada Abi Burdah. Abi Burdah 21. Teruskan apa ni Izzuddin? Abi Burdah bin Abi Musa Al-Ash'ari. Nama sebenarnya ialah Amir. Beliau siqah, salah seorang perawi 6 kitab utama hadis. Beliau meninggal dunia pada tahun 104 Hijrah. Kemudian dia mengambil daripada Abi Musa, daripada Abi Musa. Abi Burdah ambil daripada Abi Musa. Siapa Abi Musa ni? 22. Baca sini. Nota 22. Nama sebenarnya ialah Abdullah
bin Qais Al-Ash'ari, salah seorang sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya terdapat di dalam ke-66 kitab utama hadis. Abu Musa meninggal dunia di Kufah pada tahun 44 Hijrah. Itulah tentang perawi-perawinya. Nampaknya perawi di sini di nota 20 ni yang bermasalah sedikit, menyebabkan hadis ini dihukum sebagai hadis dhaif, sebagai hadis dhaif dengan sebab ni. Perawi ni, yang lain-lain tu okeylah, walaupun tidaklah perawi sahih, boleh kita katakan perawi hasan. Walaupun hadis ni kira-kiranya dengan sebab ada perawi ni Ibrahim bin Abdurrahman As-Saksaki ni, dengan sebab ada dia tu jadi dhaif, kadang-kadang disebut juga dia ni hasan. Ini hasan di ghairi. Begitulah maksudnya. Hadis-hadis yang macam ni, kalau ada hadis lain yang sahih, yang sama kandungannya dengan hadis tu, boleh kita katakan hadis ini sahih li ghairi atau hasan li ghairi. Begitulah kedudukannya. Kemudian nota 23 ni kita pergi kepada hadis. Beliau berkata, saya telah mendengar Nabi SAW tidak hanya sekali atau dua kali. Maksudnya banyak kali lah dia dengar. Jadi kalau banyak kali itu maknanya jelas lah tu. Memang begitulah. Memang begitulah. Apa baginda bersabda, apabila seseorang hamba, selalu hamba ni maksudnya hamba Allah, bukan hamba dalam sistem perhambaan dahulu, tidak. Hamba ni maksudnya hamba Allah. Kalau kita tak hamba boleh juga takut jadi keliru. Hamba Allah. Jadi manusia lah, orang Islam maksudnya. Hamba Allah ni Muslim, orang Muslim, orang Islam. Apabila seseorang hamba selalu melakukan sesuatu amal soleh. Jadi kita kena berubah selalu ni. Sebab dalam hadis ni pun, tajuk bab itu dia sama juga dengan hadis. Dia ambil lafaz hadis juga. Tajuk bab ni. Idza kana al-'abdu ya'malu 'abadan 'amalan. Ni betul-betul tajuk bab kita perhatikan. Dia ambil daripada hadis ni, lafaz hadis. Jadi lafaz hadis ni, ya'malu ni selepas daripada kana. Bila begitu dia jadi fi'il madhi istimrari namanya. Maksudnya selalu melakukan pada masa yang lalu. Apabila seseorang hamba Allah selalu melakukan sesuatu amal soleh, sesuatu, tak kira lah apa-apa pun amalan, cuba perhati lafaz. Amalan salihan. Ni amalan ni isim mufrad. Mufrad dalam bentuk nakirah. Bila dalam bentuk nakirah makna sesuatu amalan, apa-apalah, tidak khusus lah. Sesuatu amalan. Tetapi kalau sesuatu amalan tu terlalu umum, amal soleh. Amal soleh. Sesuatu amal soleh. Ikutlah, tak kira lah. Apa yang orang panggil amal soleh ni, kira-kiranya yang mendatangkan pahala lah kalau kita buat tu. Ada janji, pahala lah kira-kiranya. Paling tidak. Selain daripada kalau yang wajib tu, kita bertanggungjawab, kita akan dipersoalkan oleh Allah tidak melakukannya. Itu pun amal soleh juga. Tapi bukan yang tu saja, bukan yang wajib saja, yang sunat-sunat pun termasuk juga. Apa-apa amalan yang soleh. Cuba kita perhati ni. Jadi dengan sebab tu kena perhati lafaz yang digunakan. Amalan salihan. Ini nakirah. Sebab itu saya terjemah sesuatu. Atau sesuatu amal soleh. Kemudian ia terhalang oleh apa-apa penyakit atau perjalanan. Cuba kita perhati lafaz dia. Fasyaghalahu anhu maradun. Ini pun nakirah juga. Apa-apa penyakit lah. Satu penyakit. Dia tidak kata amradun, beberapa penyakit, tidak. Maradun, satu penyakit. Apa-apalah. Dia tak sebut ni penyakit apa. Apa-apalah. Au safarun, atau perjalanan. Perjalanan ni banyak maksud. Perjalanan ni macam-macam lah. Apa-apa perjalanan lah. Tak kira lah. Tidak kata perjalanan nak pergi ke Mekah saja. Nak pergi buat umrah saja. Tak apa-apa perjalanan. Itu faedah bila digunakan isim nakirah. Kutiba lahu. Ni jawab dia. Ni jawab. Dalam tajuk bab tu, inilah kandungan tajuk bab tu. Jawapan dia tak ada. Ni jawapan dia. Kutibal. Ini jawab kepada syarat. Idza tu. Dia tulis. Ini jawapan ni. Jadi jumlah ni, jumlah jawab syarat orang panggil. Kutiba lahu.
Dijawab syarat ni ada sini. Jadi Imam Abu Daud kata saya tak payah jawab lah. Biar Nabi sendiri jawab. Kalau saya jawab mungkin kamu akan kata macam-macam pula. Kesimpulan yang saya buat ke ataupun itu ijtihad saya ke, tidak. Ini Nabi sendiri yang kata. Jadi jawab dia tu Nabi sendiri. Kemudian ia terhalang oleh apa-apa penyakit atau perjalanan, maka tercatat baginya seperti amal soleh yang selalu dilakukannya pada ketika sihat dan tidak dalam perjalanan. Maknanya ketika dia sihat, dia selalu buat apa? Jadi ketika dia sakit tu, dia tak boleh buat, dia dapat juga pahala. Itu Allah bagi. Tapi dengan syaratnya, sebab idza tu syartiyah. Idza tu. Atau kalau kita kata apabila pun, zaraf ada makna syarat juga. Jadi begitulah rahmat Allah, limpah kurnia Allah dan kemurahan Allah. Salah satu sifat murah Allah tu di mana nampaknya? Pada hadis-hadis seperti ini kita boleh tengoklah. Ini termasuk dalam sifat murah Allah SWT. Pada ketika sihat dan tidak dalam perjalanan. Ketika tidak dalam perjalanan kita selalu buat. Tapi dalam perjalanan susah. Jadi kita akan dapat juga pahala itu. Itu kelebihannya. Kelebihannya. Jadi kalau kita kata tak ada tajuk bab, tak sesuai nak masuk di bawah bab yang sebelum ni. Sebab dia bukan menceritakan tentang kafarah dosa. Dia tulis pahala ni. Ni masalah tulis pahala. Tulis pahala untuk dia. Jadi sepatutnya ada tajuk lain lah kan. Baik, kita ada nota 23. Nota 23. Jadi siapa pula nak baca sini silakan. Siapa nak baca silakan. Silakan. Saya baca Maulana. Siapa ni? Taisir. Taisir silakan. Taisir daripada mana ni? Pasir Gudang. Oh, Pasir Gudang. Ya. Pasir Gudang ni Johor kan? Johor Maulana. Ya, silakan. Nota 23. Hadis ini walaupun sedikit lemah, tetapi ia mempunyai banyak syawahid yang menaikkan darjatnya kepada hasan li ghairi dan sahih li ghairi. Antara syawahidnya ialah hadis-hadis di bawah ini. Sekejap ya, Taisir, sekejap. Ini saya sebut syawahid. Ini istilah ni. Ada banyak syawahid. Ni syawahid. Syawahid ini gini. Hadis yang kandungan dia, isi kandungannya itu sama. Lebih kurang lah mafhumnya. Dan hadis itu diriwayatkan oleh sahabat yang lain daripada hadis utama. Hadis utama kita. Kalau hadis utama kita tadi kan Abu Musa al-Asy'ari. Jadi riwayat sahabat lain. Tetapi mengandungi cerita perkara yang lebih kurang sama. Itu hadis macam tu dipanggil syawahid. Syawahid. Jadi mungkin hadis yang lain ini bertaraf sahih. Dengan sebab itu hadis tadi walaupun dia lemah, kita boleh kata hadis itu sahih li ghairih berdasarkan hadis yang lain. Atau kalau ada hadis hasan yang lain, hadis tadi walaupun lemah kita boleh kata hadis itu hasan li ghairih. Hasan dengan sebab ada saluran yang lain, ada saluran riwayat yang lain. Begitu. Adapun ia sendiri itu tetap lemah lah. Tapi lemah tu tidak lemah sangat. Tidak dhaif jiddan, tidak. Kalau dhaif jiddan tu perawi dia tu teruk sangat. Itu teruk sangat. Perawi tu tak boleh pakai lah, orang tak percaya. Perawi dia tu boleh, cuma dia ingatannya kurang ataupun adalah kekurangan dia tu, sebab itu dia anggap lemah. Tetapi hadis dia tu sesuai dengan hadis-hadis sahih, hadis hasan yang diriwayatkan oleh orang lain dan oleh sahabat yang lain selain daripada sahabat yang dia riwayat tu. Itu maksud syawahid. Kalau riwayat itu daripada perawi yang sama, sahabat yang sama, katakanlah tadi hadis utamanya Abu Musa al-Asy'ari. Ada saluran yang lain juga daripada Abu Musa al-Asy'ari juga. Itu dipanggil tidak dipanggil ni syawahid. Itu dipanggil mutaba'ah. Itu istilah tu kena tahu. Mutaba'ah. Ini syawahid. Ada mutaba'ah, ada syawahid. Teruskan Taisir. Nombor 1. Nombor 1. An Aisyah radhiyallahu ta'ala
anha marfu'an ma min apa mana ma min imri'in Ma minimri'in. Baca begitu. ma min imri'in takunu lahu salatan minal lail Takunu lahu yaghlubuhu salatun. Salatun. takunu lahu salatun minal laili yaghlubuhu alaihi Yaghlibu. Yaghlibu. yaghli- yaghlibuhu alaihi naumun au wajah apa ni mana Waja'un. Ya. waja'un illa kutiba lahu ajrun salatahu Ajru. ajru salatuhu Ajru salatihi. ajru salatihi wa kana naumuhu alaihi sadaqah. Jadi wakana Bermaksud naumuhu alaihi sadaqatan. Kalau nak bubuh sadaqah. baris lah. Kalau kita berhenti begitu pun tak apa juga kalau nak bubuh baris. Teruskan. Bermaksud Aisyah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun yang selalu bersembahyang malam tiba-tiba ia tertidur, yakni sehingga tidak sempat mengerjakannya, atau sakit, yakni sehingga tidak dapat mengerjakannya, melainkan dituliskan baginya pahala sembahyangnya, dan tertidurnya pula mendatangkan pahala sedekah kepadanya. Hadis riwayat An-Nasai. Jadi saya sebagai peringatan lah untuk ni kepada peserta-peserta kita, pelajar-pelajar saya lah. Kalau saya buat phone ni, tandalah tu sahih, paling tidak pun hasan hadis itu. Saya tak mahu cakap banyak. Begitu. Tapi kalau saya ni kalau buat macam ni, ni sahih ataupun hasan. Kalau saya buat Times Roman itu bermasalah. Itu bermasalah. Teruskan. Jadi ini kan sahabat lain, bukan Abu Musa dan ini Aisyah. Sebab itu dipanggil syawahid. Teruskan. Hadis kedua, an Anas marfu'an, idza btuliyallahu idza btalallahul Sepatutnya abdu. ini sekejap sepatutnya dia ni silap cetak ni. Sepatutnya dia tak boleh guna ya ni, dia kena guna yang ni. Dia kena guna ni. Ni. Idza btalallah. Teruskan. Idza btalallahul abdal muslim bi bala'in fi jasadihi qala Allahu aktaba lahu salihu Qala Allahu uktub lahu salihu amalihi saliha amalihi alladhi kana ya'maluhu fa in syafahu ghassalahu wa taharahu wa in qabdahu ghufira lahu wa rahamahu ghafara lahu wa rahimahu. Bermaksud Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menguji seseorang hambanya yang muslim dengan sesuatu ujian pada badannya, Allah berkata, tulislah untuknya pahala amal soleh yang selalu dikerjakannya. Jika ia disembuhkan, Allah membasuh dan menyucikannya daripada dosa-dosa. Dan jika Allah mengambil nyawanya, dosa-dosanya diampunkan juga di samping ia dirahmatinya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abu Ya'la dan Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Sekejap Taisir. Ni kalau saya sebut hadis riwayat Ahmad, tak sebut dalam kitab mana, maksudnya Musnad Imam Ahmad. Ibnu Abi Syaibah tak sebut dalam kitab mana, maksudnya kitabnya Musannaf, Al-Musannaf. Abu Ya'la, bila sebut Abu Ya'la tak ada sebut kitab mana, maksudnya Musnad Abi Ya'la. Dan Al-Bukhari, kalau tak sebut kitab mana, itu maksudnya Sahih Bukhari. Kalau tidak, saya akan sebut begini. Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Bukan dalam Sahih Bukhari, tidak. Tapi dalam kitabnya yang bernama Al-Adabul Mufrad. Jadi itu harap maklum. Dan saya tak sebut sini jilid berapa, muka surat berapa, sebab sekarang ni sudah ada ini Syamilah. Tulis sajalah. Ambillah 1-2 perkataan yang terdapat dalam hadis tadi,
cari di sini, keluarlah tu. Pilih ni, pilih di sini, kita kata ni bahagian mutun hadis, matan hadis ni, semua hadis-hadis dalam kitab-kitab mana pun ada, dia akan keluar. Dan di situ boleh tengoklah jilid berapa, muka surat berapa. Jadi saya kira berpada dengan Maktabah Syamilah. Tak perlulah saya tulis. Ni riwayat Ahmad ini dalam musnadnya jilid berapa, muka surat berapa, tak perlu. Sebab boleh tengok situ. Ambillah satu bahagian saja. Misalnya ghassalahu wa tahharahu. Ambil ini. Tampal di sana, biar dia cari. Akan bertemu lah. Akan bertemu. Itu saya kira berpada dengan Maktabah Syamilah. Dan kalau kita perhatikan hadis-hadis ni kan, serupa, sama saja kan? Serupa juga makna dia dengan hadis yang dibawa oleh Abu Daud tadi. Dari segi makna dia, dari segi mafhum dia, maksud dia, isi kandungan hadis tu sama. Yani Allah suruh malaikat tulis amal soleh yang dia selalu buat, yang dia tidak dapat buat dengan sebab dia sakit, ataupun terhalang kerana sesuatu. Ini kan hadis ni lebih kurang sama juga dengan yang sebelum ni, yang Imam Abu Daud kemukakan itu. Sama juga hadis Aisyah ni, tertidur atau sakit. Maknanya atau boleh macam-macam lagi lah. Yang menyebabkan jadi terhalang, dia tidak dapat buat itu. Dapat pahala seseorang itu, dapat pahala juga. Tidak kata sia-sia. Itulah kelebihan orang Islam ni. Ini semua ni khusus dengan orang Islam. Kalau orang kafir, dia tak dapat semua ni. Dia tak dapat. Orang Islam yang sabar lah, maksudnya yang sabar, yang menerima takdir qada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan dapat semua ni. Dan ini bukan harapan saja, bukan kita sangka-sangka agak-agak saja, tidak ni. Kalau hadis dhaif, tak ada satu pun hadis sahih, kita tak boleh yakin. Ni bila ada hadis sahih macam ni, meyakinkan. Jadi kita boleh percaya bahawa ini betul-betul daripada Nabi. Bila daripada Nabi, tak adalah kemungkinan itu mana tersalah, tak benar. Jadi kalau kita buat duduk mengharapkannya jadi sia-sia, penat saja, tidak begitu. Bahkan kita boleh buat pegangan lah. Boleh buat pegangan. Itu maksudnya. Baik, habis kita hadis keberapa tadi? 3091. Kemudian kita pergi kepada hadis seterusnya, bab baru. Jadi saya harap nota baru tadi dah dapat semuanya. Ni babu iyadatin nisa. Babu iyadatin nisa. Wa bihi qala haddathana Sahl bin Bakar an Abi Awana an Abdul Malik bin Umair an Ummi al-Ala qalat عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. Bab melawat wanita yang sakit, menziarahi ataupun mengunjungi ataupun melawat wanita yang sakit. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ummil Ala. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melawatku ketika aku sedang sakit. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergembiralah wahai Ummul Ala, kerana Allah menghilangkan dosa-dosa seseorang muslim dengan sebab sakitnya, sebagaimana api menghilangkan kotoran emas dan perak. Itu bab yang ketiga di bawah Kitabul Janaiz, iaitu bab melawat wanita yang sakit. Hadisnya ialah hadis 3092. Jadi ada dua hadis kita di sini, setakat hadis yang pertama sahaja di bawah bab ni. Itu pun sudah banyak dah perbincangannya. Oh, yang tadi ada lagi ni, yang Taisir tak baca tadi di sini, sebenarnya nombor 3 ni. Tak apalah, baca sendirilah saya rasa kan. Tapi panjang juga. Boleh Taisir baca lagi? Boleh. Nombor 3 ada. Nombor 3, teruskan. An Abdullah bin Umar annahu Abdillah, baca begitu. An Abdillah
An Abdullah bin Umar annahu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam qala ma min ahadin minan nas yusabu bi bala'in fi jasadihi illa umira azza wa Amara, jalla amara. illa amara azza wa jalla al malaikatu alladhina yahfazunahu qala uktubu li abdi Ya, ya. uktubu li abdi fi kulli yawmin wa laylatin ma kana ya'malu min khairin ma kana fi Withaqi. withaqi. Teruskan. Bermaksud Abdullah bin Amr bin Al-As meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun manusia yang ditimpa bala bencana pada tubuhnya melainkan Allah memerintahkan para malaikat yang menjaganya dengan berkata, tulislah untuk hamba-Ku pada setiap hari dan malam apa-apa kebaikan yang selalu dilakukannya selagi ia berada dalam ikatan-Ku. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Abi Syaibah, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Bazzar, At-Tabarani dan Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Jadi begitulah. Teruskan. Imam Bukhari dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadis 3091 di atas melalui sanad Yazid bin Harun daripada Al-Awwam bin Haushab. Di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini tersebut di bawah kitab Al-Jihad pada bab yuktabu lil musafir mithlu ma kana ya'malu fil iqamah. Maksudnya ditulis pahala untuk orang yang bermusafir seperti apa yang biasanya dilakukan semasa dia tidak pergi ke mana-mana. Mana pahala seperti yang dia buat ketika dia tidak pergi ke mana-mana. Itu di bawah bab itulah. Teruskan. Hadis ini juga menunjukkan orang-orang yang tidak dapat ikut serta bersembahyang jemaah atau berjihad dan lain-lain kerja kebaikan kerana suatu keuzuran yang diharuskan di sisi syarak tetap mendapat pahala seperti orang-orang yang menyertainya. Jadi oleh kerana adanya hadis-hadis ini kan, syawahid ni banyak yang sahih, maka hadis tadi boleh juga kita kata sahih. Dan kalau kita mengambil kira hadis yang ni di bawah bab ketiga ni, ini bertaraf hasan. Boleh juga hadis tadi yang dhaif itu kita kata hasan li ghairi. Boleh juga kita kata begitu. Baik, habis. Setelah kita habis dah bincang ni, yang tadi kita masuk kepada bab yang baru. Bab yang baru ni mula-mula sekali tentang tajuk nota 24. Saya nak minta orang lain pula lah baca ya. Siapa nak baca pula di nota 24 ni? Okey, saya baca mana? Siapa ni? Saleh. Saleh baca silakan. Ya. Baik. Nota 24. Idhafat perkataan ayadah kepada an-nisa di dalam tajuk bab di atas adalah idhafat masdar kepada maf'ulnya. Takdirnya ialah babu fi bayani hukmi iyadatir rijal. Babun fi bayani hukmu iyadatir rijal. Hukmi. Teruskan. Iyadatir rijal an-nisa. Iyadatir rijal. Iyadatir rijali an-nisa. Begitu baca. An-nisa'a. Iyadatul rijali an-nisa'a. Okey, sekali lagi. Babun fi bayani hukmi iyadatul rijali an-nisa'a. Bab pada menyatakan hukum lelaki melawat wanita. Di dalam sesetengah nuskhah tiada tajuk bab di sini. Pada dasarnya hukum lelaki melawat wanita yang sakit adalah harus, bahkan mustahab. Walaupun bukan mahramnya, sebagaimana harus dan mustahab, yang elok lelaki melawat lelaki yang sakit dan wanita melawat wanita yang sakit. Larangan melawat wanita yang dan sebaliknya yang bukan mahram baru ada apabila ia boleh menimbulkan fitnah atau mereka berada dalam khulwah, yakni keadaan berdua-duaan tanpa kewujudan mahram bersamanya. Antara bukti keharusannya dan memang ia disyariatkan ialah hadis ke 3092 di atas.
Nabi SAW telah melawat salah seorang sahabat wanitanya yang bukan mahram bernama Ummul Ala. Jadi itu Imam Abu Daud buat tajuk ni pun. Dia nak menarik perhatian kita dah. Sebab selepas ni dia ada tajuk, dia buat ni. Babun fil iyadah. Bab melawat orang sakit. Jadi ini umum. Orang sakit itu. Tadi bab tadi tu orang sakit tu wanita. Yang melawat tu lelaki. Dia nak ceritanya boleh. Macam tu pun boleh juga. Sunnah Nabi juga. Yang tak boleh tu kalau ada fitnah. Kalau ada fitnah. Fitnah tu macam-macam lah. Kalau tidak, boleh saja. Kalau dia ada bersedia lah. Kalau dia tak mahu terima tetamu dia, pengunjung ataupun pelawat dia, tak boleh lah. Kalau dia pun suka misalnya, kalau orang pergi, dia je rasa dia lebih sihat, rasa gembira, itu memang boleh lah. Begitu. Terutamanya kalau dia ada suami dia, ada ayah dia, ada abang dia, boleh. Dan tidak ada timbul prasangka yang tidak baik lah, yang tidak elok kalau pergi tu. Maka boleh melawat sakit wanita sekalipun. Begitu juga wanita nak pergi melawat lelaki pun boleh, sebaliknya. Itulah pada dasarnya boleh. Boleh tu bukan sekadar harus saja, bahkan mustahab, elok, cantik perbuatan itu. Baik, seterusnya Sahal bin Bakar, nota 25. Teruskan Saleh. Sahal bin Bakar bin Bishir Ad-Darimi Al-Basri. Abu Bishir adalah kunyahnya. Sahal seorang perawi thiqah. Walaupun kadang-kadang ada juga berlaku waham, yakni kekeliruan kepadanya. Dia adalah perawi Bukhari, Abu Daud dan An-Nasa'i. Meninggal dunia pada tahun 227 Hijrah. 26, kita ringkas yang perawi ni. Abu Awanah. Ringkas. Teruskan. Abu Awanah nama sebenarnya ialah Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri. Abu Awanah adalah seorang perawi thiqah dan beliau merupakan salah seorang perawi ke-66 kitab utama hadis. Abu Awanah meninggal dunia pada tahun 176 Hijrah. Seterusnya nota 27. Ni siapa di 27 ni? Daripada Abi Awanah, daripada Abdul Malik bin Umair. Ni 27. Abdul Malik bin Umair. Teruskan. Abdul Malik bin Umair Al-Farasi Al-Lakhmi Al-Kufi Al-Qibti. Abu Umar adalah kunyahnya. Beliau juga thiqah dan merupakan salah seorang perawi ke-66 kitab utama hadis. Ali bin Al-Madini berkata, beliau mempunyai sekitar 200 hadis sahaja. Walaupun Abdul Malik seorang perawi thiqah, tetapi dia juga perawi saduq dan mudallis. Di sini beliau telah meriwayatkan daripada Ummul Ala secara an-anah. Kerana itulah kebanyakan ulama hadis tidak menerima hadis ini sebagai sahih. Paling tinggi pun mereka menganggapnya hasan. Abdul Malik meninggal dunia pada tahun 136 Hijrah ketika berumur lebih 100 tahun. Jadi Abdul Malik bin Umair ni pula ambil daripada perawi 28 di sini, daripada Ummul Ala. Nombor 28. Teruskan. Ummul Ala salah seorang sahabat wanita, yakni sahabiah Nabi SAW. Inilah satu-satunya hadis beliau di dalam Sunan Abi Daud. Hadisnya selain diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Umair, diriwayatkan juga oleh anak saudaranya Hizam bin Hakim bin Hizam Al-Ansari. Hakim. Hizam bin Hakim bin Hizam Al-Ansari. Ini bukan Hakim bin Hizam anak saudara kepada Sayyidatina Khadijah, itu bukan. Ini lain. Inilah Al-Ansari. Baik. Saya nak pergi, saya rasa Abdul Malik bin Umair itu takut kita tertinggal jauh, sebab di dalam Badlul Majhud ada perbincangan yang agak panjang sedikit. Kita boleh tahu tentang latar belakang dia. Saya tidak sebut banyak di sini. Kalau kita tengok di dalam Badlul Majhud, contohnya ni Badlul Majhud. Ni Abdul Malik bin Umair. Cuba tengok sini. Bin Suwaid Al-Haritha Al-Qurashi qala fi at-taqrib yuqalu lahu Al-Farasi. Saya ambil yang tu sebab yang tu yang sahih. Nisbah ila faras lahu sabiq al-ma'ruf bil qibti. Jadi al-qibti itu bukan nisbah kepada dia, nisbah kepada kuda dia tu. Kuda dia tu memang hebatlah. Memang kalau lomba kuda berlomba tu memang ke depan saja. Itu
Al-Farasi, sebab itu dinamakan Al-Farasi. Dia tu sebab hebat naik kuda. Kuda dia tu pun hebat. Abu Amar, ada juga kata Abu Umar. An Ahmad, ada diriwayatkan daripada Imam Ahmad, Abdul Malik muttaribul hadis jiddan ma'aqillati riwayati. Walaupun dia ni tak banyak riwayat, tetapi dia ni hadis dia tu tak tetap banyak. Tidak konsisten banyak. Saya tak nampak dia ada 500 hadis pun. Dalam banyak riwayat dia tu dia banyak tersalah. Ibnu Ma'in kata dia ni mukhallid, banyak bercelaru lah, bercelaru. Ijli berkata taghayyara hifzuhu qabla mauti, sebab tadi kan kita tengok umur dia 100 lebih umur dia. Di akhir hayatnya sebelum meninggal dunia, ingatan dia berubah banyak. Zakarahu Ibnu Hibban fi thiqat. Ibnu Hibban bagaimanapun menyeraikan dia dalam perawi thiqat. Wa kana mudallisan, dan dia ni perawi mudallis. Ibnu Numair kata dia ni thiqah sabtan, dia perawi thiqah dan teguh. Jadi pendapat ulama rijal tu berbeza-beza tentangnya. Ibnu Al-Barqi menukilkan kata-kata Ibnu Ma'in, dia kata thiqah juga. Itulah yang saya sebut tadi, dia ni thiqah juga. Illa annahu akhta'a fi hadis atau hadithain. Tapi dia ni ada tersalah dalam satu atau dua hadis. Tapi Imam Ahmad kata tadi banyak dia salah. Lepas tu khilaf ulama pula dalam Quraisy ke Farasi tu. Ada yang kata Quraisy, jadi nisbah kepada Quraisy. Buktinya Ibnu Sa'ad kata dia ni halif Bani Adi bin Ka'ab. Jadi dengan sebab itulah Imam Abu Daud pun sebut Al-Quraisy. Sebab dia ni halif Bani Adi bin Ka'ab. Halif saja, sekutu saja, bukan keturunan Quraisy sungguh. Adapun Abu Hatim dan Ya'qub bin Sufyan, dan bukan seorang, mereka mendhabitnya dengan Farasi. Itulah yang saya pilih tadi, Al-Farasi, iaitu nisbah kepada kudanya. Jadi sehingga Ibnul Athir kata kalau orang kata macam lain itu silap, tak betul lah. Al-Quraisy ke apa itu tak betul. Yang sebenarnya Al-Farasi. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan kedua-duanya boleh, dengan sebab tadilah, dengan sebab dia ni sekutu pun sudah boleh dipanggil Quraisy, walaupun dia ni bukan keturunan Quraisy sebenarnya. Jadi orang yang menafikan kata tak betul tu sebab dia bukan keturunan Quraisy, macam mana nak guna Quraisy? Begitu. Orang yang kata boleh juga guna tu sebab dia ni halif, sekutu bagi Bani Adi. Bani Adi bin Ka'ab itu buat Quraisy. Kita pergi kepada sini. 29, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melawatku ketika aku sedang sakit. Ini Ummul Ala kata. Baca situ Saleh, silakan. Baik. 29, Ibnu Sakan berkata, Nabi SAW telah melawatnya. Beliau, yakni Ibnu Sakan, telah mengemukakan hadisnya daripada penduduk Syam. Kemudian beliau dan Ibnu Mandah mengemukakan pula riwayat daripada saluran Az-Zubaydi daripada Yunus bin Saif bahawa Yunus bin Saif, Yunus bin Saif, bahawa Hizam bin Hakim meriwayatkan kepada Hizam bin Hakim meriwayatkan kepada, kalau saya buat ada tanda begini panjang, baru panjang. Ni macam ni. Itu baru panjang. Bahawa Hizam bin Hakim meriwayatkan kepadanya daripada emak saudara sebelah bapanya, iaitu Ummul Ala, bahawa Rasulullah SAW telah melawatnya ketika beliau demam. Baginda melawatnya dalam keadaan sedang mengerang. Melihat. Beliau melihatnya dalam keadaan sedang baginda melihatnya dalam keadaan sedang mengerang kesakitan lantaran terlalu kuat demamnya. Kata Ibnu Sakan, aku tidak menemui hadisnya selain hadis ini. Ini ceritanya tentang Ummul Ala ni dalam saluran yang lain, saluran daripada anak saudara dia. Ini ada di dalam Badlul Majhud. Cuba tengok sini. Qala Ibnu Sakan adahan Nabi. Itulah yang saya tulis tadi. Cuba tengok sini. Thumma kharrajahu wa Ibnu Mandah min tariq Az-Zubaydi an Yunus bin Saif anna Hizam. Ni sini. Ni melalui Abdul Malik bin Umair. Ni bukan melalui Abdul Malik bin Umair, tetapi daripada anak saudara dia. Hadis tu lebih kurang sama. Cuma di sini dia ada perbahasan lebih panjang lagi. Ummul Ala ni
kalau kita tengok beberapa riwayat lagi, ada lagi beberapa orang yang bernama Ummul Ala ni. Jadi kalau Ummul Ala yang ni, satu ni saja hadis. Dan Ummul Ala ni dia Ansariyah. Seterusnya ini menunjukkan boleh pergi melawat. Dan Nabi SAW pergi melawat Ummul Ala ni. Setengah-setengah ulama kata berdasarkan setengah-setengah hadis itu, Ummul Ala ni adalah isteri Zaid, isteri kepada Zaid bin Thabit. Ada juga yang menyebut begitu. Tetapi ramai juga ulama yang membantah, tidak ni, Ummul Ala ni bukan isteri Zaid bin Thabit, tapi orang lain pula. Walau bagaimanapun ia adalah bukan mahram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjadi bukti bahawa lelaki boleh pergi melawat perempuan walaupun bukan mahram. Inilah buktinya. Jadi bagi orang yang mengatakan hadis ini hasan, boleh dia pakai dah hadis ni. Boleh pakai dah. Baik. Sekarang ni kita ada pengajaran nota 30 di akhir tu. Teruskan Saleh. Teruskan. Nota 30. Okey. Antara pengajaran, panduan, pedoman dan hukum hakam yang terdapat dalam hadis ini ialah: pertama, lelaki juga disyariatkan melawat wanita yang sakit dengan syarat ia dapat menjaga batas-batas dan adab-adab syariat. Hukumnya harus dan mustahab, yakni elok juga seperti lelaki melawat lelaki dan wanita melawat wanita. Tidak kata hukum dia tu jadi kurang. Lelaki dengan lelaki lebih kuat, tidak, sama saja hukumnya. Cuma dia bergantung kepada cara pergi melawat tu lah. Janganlah berdua-duaan dalam khalwah begitu, tak boleh lah. Tapi kalau ada di sebelah tu pun ada orang, di sebelah ni pun ada orang, macam di hospital tu kita kata, boleh saja dalam keadaan begitu. Asalkan jangan menyebabkan pesakit tu jadi sedih lagi, terharu. Janganlah sampai begitu. Kalau sampai begitu tak boleh lah. Itulah maksudnya adab-adab syariat itu. Batas-batas tu kena jagalah. Jangan terdedah aurat apa semua. Boleh. Kalau begitu boleh. Dan pesakit tu bersedia pula. Kalau dia tidak bersedia, ada juga setengah-setengah pesakit dia tak mahu bertemu dengan orang. Dia tak mahu bertemu dengan orang. Dia lebih selesa sendiri dia. Kalau macam tu jangan pergi. Tak ada mustahab tu. Jadi hukum tu dia berubah-ubah mengikut keadaan. Itulah dari segi fiqhnya begitulah. Yang kata mustahab apa semua tu, elok tu kalau dia bersedia dan memang dia suka. Dia berasa segar, berasa ada orang yang ambil hal tentang dia, ambil berat tentang dia, tanya khabar tentang dia. Ada setengah-setengah pesakit dia tak mahu berjumpa dengan orang. Dalam keadaan dia kusut masai, muka dia pun pucat, dia tak mahu. Dia lebih selesa dia sendiri. Kalau macam tu tak payahlah. Apalagi berlainan jenis kan. Lagilah dia nak jaga tu. Kalau lelaki pun dia tak mahu menunjukkan dia dalam keadaan begitu. Sama juga perempuan. Jadi kalau begitu tak adalah mustahab tu. Mungkin jadi haram pula. Mungkin. Kalau misalnya dalam keadaan tak pernah sabar kita tengok dia tu, kita pergi juga. Tak boleh. Itu sebab kena jaga batas-batas, adab-adab. Kalau dalam batas-batas dia, tak apa. Jadi ini bukan khusus dengan Nabi SAW sahaja. Kalau kita perhati dalam asar sahabat pun, banyak juga begitu. Sahabat pergi ziarah sahabat perempuan ini. Tidak kata putus hubungan langsung antara lelaki dengan perempuan itu. Tidak sebenarnya. Di zaman Nabi SAW. Dia pergi mari juga. Dia kenal juga orang tu, orang ni dia kenal. Kalau kita pakai itu, bagi saya itulah yang terbaik. Tapi dalam batas-batas. Itu kita jagalah, mestilah. Teruskan Saleh, yang kedua. Baik, yang kedua, peristiwa ini menunjukkan kemuliaan Ummul Ala pada pandangan Nabi SAW dan menunjukkan juga sifat merendah diri baginda. Sebagaimana hati sahabat-sahabat lelaki dijaganya, hati sahabat-sahabat wanitanya juga dijaga. Jadi ini benda yang kita kena belajar daripada Rasulullah SAW ni. Kena belajar benda-benda begini. Dengan pergi tu, jadi orang nampak merendah diri. Tidak sombong Nabi ni. Sama juga kita hari ni. Tapi kalau menyebabkan jadi timbul fitnah ni macam mana? Timbul fitnah ni, Saleh, mana Saleh ni? Ya, ya Maulana. Saleh kahwin atau tidak? Dah.
Alhamdulillah kahwin dah. Kalau isteri soleh tu jadi cemburu sangat, jadi dia berubah perangai dia tu bila soleh pergi, tak boleh, tak perlulah, tak ada dah mustahab tu kalau macam tu. Nampak ke tidak? Jadi kita tengok keadaan itu sesuai ke tidak. Kalau menimbulkan fitnah, fitnah tu antaranya macam tu lah. Bini tu jadi rasa tak senang hati. Dia berasa macam-macam, apa-apa tak tahulah. Kalau salah satunya, banyak lagi lah yang lain-lain lagi. Banyak lagi yang lain-lain lagi. Ataupun suami dia tu kan dia berasa ada hal ke apa soleh dengan isteri dia ni pergi melawat ni. Kalau timbul fitnah macam tu tak boleh lah. Tak perlulah. Tapi kalau dalam batas yang munasabah nak ceritanya, Rasulullah sebagai pemimpin, suami dia pun tak ada rasa apa-apa, bahkan rasa bertuah, rasa gembira, rasa bangga dengan kehadiran Rasulullah. Kalau begitu okey, tak apa. Tak apa. Guru dengan murid ke misalnya, itu boleh saja. Kadang-kadang dia berasa dia tak lama nak mati, kalau boleh tengok sekali tak apa dah. Boleh tengok guru dia ke, misal murid dia ke, dia nak berjumpa. Lagilah kalau macam tu. Memang boleh. Cuba tengok sini. Dan ini menunjukkan Rasulullah ni seseorang lah dia ni, Ummul Ala ni. Seseorang dia. Teruskan Saleh. Baik. Yang ketiga, lawat hendaklah menenangkan hati pesakit yang dilawatinya dengan memberikan berita-berita gembira yang sebenar seperti dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Teruskan. Yang keempat, hadis ini mengajar umat Islam supaya menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka dalam kehidupan di dunia ini. Jadi kita kena ingat takdir ni mengajar kita terima benda tu. Dan kita terima, kita tidak rugi, bahkan kita dapat untung. Kalau kita mengamuk, kalau kita tak ada guna juga, kita dapat dosa lagi. Kita tak akan sembuh pun dengan kita mengamuk, dengan kita apa. Baik kita terima, tenang hati, itu lebih baik untuk diri kita sendiri. Selain daripada kita dapat pahala. Itulah sepatutnya biar nampak perbezaan ini antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Yang kelima, penyakit-penyakit yang menimpa orang-orang Islam yang bersabar menghadapinya boleh menghapuskan dan membersihkan dosa dan nodanya. Ini berdasarkan hadis ni kita boleh kata begitu. Jadi penyakit andai kata menimpa kita, janganlah merungut, janganlah memberontak, janganlah mengamuk, jadi tak sedar diri, jangan begitu. Cakap tu bukan-bukan, kena sabar banyak. Sebab apa? Kita kena sedar ini peluang kita dapat dosa-dosa kita terhapus dan kita bersih daripada kesalahan-kesalahan kita. Dengar ke tu? Atau bunyi kerik-kerik? Bunyi ke tidak? Dengar. Tak boleh. Dengar. Jelas. Kalau jawab tu bunyi tu macam tu. Tak apalah, saya baca seterusnya. Baik. Nombor 6, berita gembira ini hanya khusus untuk orang-orang Islam sahaja. Ni berita gembira ni khusus dengan orang-orang Islam sahaja. Orang kafir tak dapat. Inilah keistimewaannya. Jadi bukan pilih kasih ni cara macam ni. Orang kafir pun kalau dia nak, dia masuk Islam, tak ada halangan. Dia akan dapat terus benda ni. Dia akan dapat. Tak kira bangsa apa, duduk di bahagian mana daripada bumi ni, duduk di mana sekalipun, sama sahaja. Bila Islam dia dapatlah keistimewaan ini. Kalau tidak Islam, tak dapat. Dia duduklah di negara Islam sekalipun, tak dapat. Kalau Islam duduklah di negara kafir di mana pun, dia akan dapat benda ni. Yang ketujuh, Nabi SAW selalu menggunakan perbandingan dan perumpamaan dalam hadis-hadisnya. Banyak sekali. Sehingga ulama-ulama buat buku yang berasingan, Amsalun Nabi. Perumpamaan dan perbandingan yang dibuat oleh Nabi. Di dalam hadis-hadisnya dikumpulkan setempat. Ini salah satu contohnya. Bersihnya manusia daripada dosa-dosa apabila ditimpa penyakit diumpamakan dengan bersihnya emas dan perak daripada kotoran ataupun tahi-tahi dia tu apabila dipanaskan dengan api. Jadi sakit tu kan, panas tu sakitlah kitanya. Tetapi dia tidak saja tu. Rupanya Nabi nak bagi nampak tu macam itulah, kalau tidak emas perak tu bila dia bercampur dengan kotoran tu tak nampak bersih dia. Tak nampak berkilat dia tu. Jadi bila dipanaskan dengan api, disembur
dengan api tukar emas tu, dia jadi hilang benda tu. Oh, rupanya itu peranan ataupun khasiat sakit itu. Sakit itu begitu rupanya. Dengan sebab itu kita kena sabar banyak-banyak. Mungkin kita sendiri ke sakit, anak kita ke, cucu kita ke, sesiapa sahaja. Kena sabar. Kalau orang lain pun kita menanggung dia susah tu, kita menanggung anak kita yang katakanlah OKU lah kita kata. Yang macam-macam lah OKU tu, macam-macam bentuk kan. Kadang-kadang sampai tua terpaksa kena jaga lagi. Jadi kita kena sabar. Kena sabar. Itu pun dapat pahala tu, bukan saja-saja. Mungkin banyak benda yang Tuhan nak bagi kepada kita dengan sebab itu. Banyak dalam hadis-hadis disebut dengan sebab orang-orang yang lemah tu kita dapat rezeki, kita dapat rahmat Allah SWT. Dengan sebab itu orang Islam kena fikir begitu. Jangan fikir dari segi productivity sahaja. Ni tak ada guna ni. Kalau boleh dimatikan. Kalau orang kafir boleh jadi fikir macam tu. Tapi kita orang Islam tak boleh. Kena ingat ni benda ni. Hadis 3092 ini hanya bertaraf hasan kerana di dalam sanadnya ada Abdul Malik bin Umair. Beliau seorang perawi saduq dan mudallis walaupun disebut thiqah oleh sesetengah ulama rijal hadis. Al-Munziri dan lain-lain juga mengatakan ia hasan. Hadis ini hasan. Hadis ini dikemukakan juga oleh Abd bin Humaid di dalam Al-Muntakhab min Musnad Abd bin Humaid. Abd bin Humaid daripada hadis Abi Awanah dengan sanad yang sama. Sanad sama juga. Itu boleh tengok dalam Al-Muntakhab min Musnad Abd bin Humaid. Lihat hadis nombor 1564. At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir ada juga sebut. Itu ada rujukan situ. Dan Abu Nu'aim di dalam Ma'rifatus Sahabah. Al-Haythami mengemukakannya melalui beberapa saluran riwayat. Jadi ada banyak saluran itu di dalam Majma'uz Zawaid. Jadi kalau kurang sikit sebanyak pun dengan sebab ada banyak saluran itu, ia saling menguatkan. Jadi kita boleh terimalah hadis ini sebagai hasan. Sebagai hasan. Jadi bila hasan, kalau hadis dhaif pun boleh dah pakai untuk fadail macam ni, kelebihan ini. Boleh dah. Sebab ada lah, kita dah sebut dah sebelum ni, riwayat-riwayat yang sahih dan hasan menyebutkan penyakit ini menghapuskan dosa, penyakit menaikkan darjat seseorang, itu dah ada. Jadi hadis ini sebagai tambahan lagi sebenarnya kepada apa yang telah kita bertemu sebelum ini. Jadi itulah sekadarnya untuk malam ni, bab ketiga di bawah Kitabul Janaiz. Jadi saya rasa setakat itulah dulu untuk malam ni. Cuma kalau ada sebarang kemusykilan, ada nak tanya apa-apalah, silakan. Boleh sekejap. Ada nak tanya apa-apa, silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ya. Saya Maulana nak tanya ada dua soalan. Oh, boleh klik. Cuba. Boleh. Soalan. Sekejap. Tak bunyi sekejap. Boleh cuba apa ni? Boleh tanya Maulana? Oh, tak dengar ada bicara. Boleh Arsyad tulis dekat mesej pertanyaan ni. Boleh tulis. Saya boleh baca sini. Sampai Arsyad tulis tu, orang lain boleh tanya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh. Sekarang boleh, silakan. Nak tanya pasal yang hadis yang pertama yang Maulana beritahu tadi, yang tentang sakit tu, adakah sebagai seorang wanita yang datang haid pun ada sebahagian daripada sakit juga ke? Dan yang kedua, yang perjalanan safar tu, kalau katakan kita melancong ke ataupun kita balik kampung berjumpa dengan ibu bapa kita pun, sepanjang kita berada di sana, di kampung pun, adakah itu dipanggil perjalanan safar, Maulana? Itu aja. Yang pertamanya, saudari kita Hafizah ni tanya, iaitu kalau macam mari kotor lah, datang bulan haid itu,
Adakah dikira sakit? Tidak. Itu tidak dikira sakit tu. Itu tidak dikira sakit. Itu yang pertama. Yang keduanya tadi, apa tadi? Yang keduanya tadi? Yang kedua tu tentang perjalanan safar. Perjalanan. Kalau kita balik ke rumah kita, mak kita, ke rumah siapa? Ke rumah siapa tadi? Ke rumah ibu bapa kita di kampung. So Kalau kita dah duduk jauh, kita menetap di lain dah, kira perjalanan lagi lah tu. Dalam tempohnya lah, dalam tempoh dipanggil sebagai musafir itu, dalam tempoh tu memang safar lagi. itu kalau kita melancong apa tu pun dikira Sama. Tidak, cuma ulama kalau nak ada khilaf pun tentang perjalanan maksiat, nak pergi buat maksiat, itu tak boleh. Jadi kita pakai yang tak boleh lah, ada dua pendapat. Sembahyang qasar ke apa, kelebihan itu ini pun tak boleh juga. Sama juga dengan pahala tadi tu pun tak dapat juga. Kalau perjalanan itu niat kitanya untuk pergi buat maksiat, tak dapat niat. Tapi kalau untuk buat ketaatan ataupun perjalanan yang harus saja, misalnya melancong, suka-sukalah. Tak ada nak buat maksiat, tak ada niat begitu. Itu memang dapat juga, sama juga. Yang lain ada lagi, silakan. Ya, terima kasih Maulana. Ya. Apa tidak menutup auratnya? Bagaimana dengan seorang yang sakit kerana perbuatannya yang tidak bermoral? Adakah dikira termasuk dalam mendapat keampunan Allah? Ni Arsyad ini. Macam mana dengan seorang yang melawat seorang perempuan di hospital yang ramai dengan pesakit lain yang ada tidak menutup aurat? Jadi kena jagalah mata tu, pandangan. Qul lil mu'minin yaghuddu absarahum. Allah SWT suruh jaga pandangan kita. Kalau nak pergi jugalah, kena jagalah. Jangan orang kata lilah-lilah tengok sana kiri kanan. Itu tak boleh lah. Dan seeloknya orang yang perempuan itu pada waktu melawat tu kan, dia pakailah. Kalau dia boleh pakai tudung tu, pakai tudung. Apalagi kalau tahu dah lelaki pun ada nak pergi melawat dia, kena buat begitulah. Bagaimana dengan seorang yang sakit kerana perbuatannya yang tidak bermoral? Kalau kerana perbuatan yang tidak bermoral lain, tak boleh. Kerana kecuaian, kejahilan, tak apa lagi. Kerana kejahilan tak apa lagi. Kita jadi sakit ni sebab kita tak tahu cara makan tu yang betul itu. Kita makan tu sewena-wena yang menyebabkan jadi sakit. Itu kerana kejahilan. Itu insya-Allah dapat lagi, tak apa lagi. Tapi kalau jelas kerana perbuatan tidak bermoral, itu tak termasuk. Tapi kalau dia bertaubat, di celah-celah tu dia bertaubat, insya-Allah dapat juga. Dia masih hidup lagi, dia boleh bertaubat lagi. Kalau dia bertaubat dan dulu dia ada buat, maksudnya ada buat amal ke? Jadi kalau ada buat amal, dia dah tak dapat buat dah, insya-Allah dapat lah. Yang pentingnya dia kena bertaubat lah. Saya nak tanya, adakah terkandas dalam traffic jam juga dikira dalam tempoh safar? Ini mengikut perbezaan mazhab lah. Perbezaan mazhab. Kalau saya pakai memang itu termasuk dah tu. Saya pakai ni pendapat Imam Abu Daud. Sama lah, mana tidak saya pakai pendapat dia, bukan dia seorang saja. Imam Abu Daud ni 3 batu saja sudah boleh jamak qasar. Jadi kalau orang traffic jam tu jauh lagi perjalanan dia tu, bukan 3 batu, hampir sejam dalam perjalanan tu. Lebih daripada boleh lah kalau mengikut Imam Abu Daud itu. Sebab kita belajar kebetulan Sunan Abi Daud kan. Jadi saya ceritalah pendapat dia. Kalau nak pakai pendapat dia pun, dia orang hebat juga. Tidak kurang daripada imam-imam lain. Kalau kita nak pakai yang itu, kita nak pakai yang dia, apa salahnya? Setelah kita tahu, memang ada dia berpendapat begitu. 3 batu sudah boleh dah. Jadi masalah jam tu lagilah masalah lain pula tu. Kalau perjalanan biasa pun sejauh tu dah boleh dah bagi dia. Apalagi kalau jam pula, memang rumah kita pun bukan 3 batu, 10 batu, 20 batu, 30, macam-macam. Lagilah boleh. Jadi hanya sekadar itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi